Hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku,
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari kita mulakan mihrab Ramadan kita pada pagi 12 Ramadan ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, terima kasih pada Puan Siti Fatimah yang sedang bersama-sama dengan kita, kepada Puan Wuryanti Wu, kepada Puan Nuriha Sahak, kepada Nur Saadah, kepada Mona Airawati Muhammad Anwar yang telah pun tag Cik Dah Maruku, kepada sahabat yang bernama Natasha Rusdi, kepada sahabat yang bernama Dayang Nazlin Nawawi. Terima kasih kepada semua. Terima kasih pada Nurul Halimin Sabran yang telah pun tag Farid Abdul Ghani, Nini, Zu, Nur, Syahidah dan lain-lain lagi. Kepada semua, uhibbukum fillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi 12 Ramadan ini diberkati oleh Allah, menjadi jalan maghfirah keampunan Allah kepada kita dan mencucurnya dan dicucuri rahmat dan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah walhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan berbicara sebentar insya-Allah berkait dengan tajuk yang telah pun tertera pada poster yang telah pun diwar-warkan, iaitu tajuknya ialah pembuktian. Ustazah juga mencari macam mana nak bagi tajuk apa kan ya. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, tajuk pembuktian ini adalah tercetusnya daripada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, was-sadaqatu burhan. Was-sadaqatu burhan maksudnya ialah sedekah itu adalah bukti. Sedekah itu adalah tanda. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada pagi ini, mari kita bersihkan hati kita, berikan pencerahan kepada jiwa kita. Kita yang nak buat keputusan, tuan-puan sekalian, kita yang nak memilih insya-Allah. Kita yang nak tazkiyatun nafsi, kita yang nak bersihkan hati dan diri kita, lalu berikan pencerahan, berikan ilmu, berikan cetusan-cetusan insya-Allah, supaya nanti kita boleh merenung, kita boleh muhasabah. Dan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini akan membincangkan tentang sebuah pembuktian, dan ia adalah perkara yang besar sangat dalam pandangan agama kita ataupun di sisi Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mulakan dengan sedikit perkongsian terlebih dahulu, di mana baru saja sahabat-sahabat Ustazah menguruskan ayah ataupun abah untuk bertemu dengan doktor. Itu memang appointmentnya, follow up setiap 3 bulan untuk injection kanser. Jadi jumpa dengan abah, kita faham bahawa benda ni susah sekarang susah nak merentas negeri. Jadi alhamdulillah bila abah kena datang Kuala Lumpur untuk tu, so Ustazah pun menguruskan dengan bantuan adik-beradik yang lain. Jadi dalam pertemuan beberapa hari lepas, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah rakam kata abah bagilah nasihat dekat anak abah ni. Ustazah dengan anak pun rakam nasihat abah. Masa tu abah tengah berbaring. Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, ini orang tua yang telah pun berusia 85 tahun, yang setiap hari menanti kematian, setiap hari, setiap minggu macam merindukan kematian, masya-Allah, subhanallah. Jadi apa yang abah katakan pada kami, dan kami sempat rakam, abah kata, Kak Cik, anak-anak abah, al-hayatu ma tahtal ardi khairun wa awsa' min fawqil ardi. Min al-hayati fawqal ardi. Dia cakap Arab, dia cakap Arab. Al-hayatu ma tahtal ard khairun wa awsa' min al-hayati ma fawqal ard. Maksud dia apa? Kak Cik, hidup kita kat bawah tanah ni lagi luas, lagi best
lagi lazat daripada hidup kita dekat atas tanah. Hidup kita di bawah tanah, insya-Allah lebih sedap, lebih luas, lebih lapang, lebih lazat daripada hidup kita di atas tanah. Dia cakap dalam bahasa Negeri Sembilan jugalah sahabat-sahabat. Dia kata, luasnya kat bawah tu Kak Cik, bawah tanah ni luas. Luas. Sebab apa luas? InsyaAllah mudah-mudahan bersambung dengan syurga. Raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman syurga. Bawah tanah tu adalah satu simbolik ayah tadi bahawa itu adalah alam barzakh. Jadi kehidupan di alam barzakh, kehidupan di bawah tanah itu maknanya jauh lebih seronok, jauh lebih luas daripada hidup kita atas tanah. Apa kata Abah? Dia kata atas tanah, nak berjalan pun tak boleh dah, COVID sekarang, dia kata. Kalau tak COVID pun Abah tak mampu nak jalan sangat dah tua pula. Terlalu banyak halangan kekangan. Tak adalah seronok sangat pun. Jauh bezanya hidup atas tanah dengan bawah tanah. Bawah tanah ni orang yang dapat lapang bawah tanah selapang-lapangnya. Tapi ingat, siapa disempitkan hidupnya di bawah tanah itu ataupun simbolik kepada alam barzakh, maka ia akan jadi terlalu azab dan terlalu sempit. Macam mana tu Kak Cik nak bagi lapang? Macam mana nak bagi lapang? Kita pastikan kita di bawah tanah tu hidup, bukan mati. Kita pastikan insya-Allah kita di bawah tanah tu nikmat, bukan azab. Macam mana nak pastikan hidup? Dengan amal jariah. Dengan amal jariah. Bila sebut amalan yang mengalir, jariah, pahala dia mengalir, kata Abah Ustazah lah, itu tak ada mati itu dah. Itu tak ada mati dah, hidup. Sebab apa? Sebab jariah, kerana pahalanya yang mengalir. Ustazah mengambil nasihat daripada seorang ayah tu tuan-puan sekalian. Ia bawa balik, sampaikan pada anak-anak, cakap dengan Dr. Azhar, dan bercakap dengan diri sendiri juga. Dalam apa yang Abah cakap, bercakap tentang hidup atas tanah dengan bawah tanah. Jangan kita terlepas pandang bahawa di sana ada kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan hidup bawah tanah, tuan-puan. Iaitu simbolik kepada alam barzakh. Kalau yang dekat atas tanah ni pun, orang kata apa? Bukan main lagi, bersungguh-sungguhnya kita nak memastikan hidupnya selesa, hidupnya lapang, hidup boleh bergerak, hidup tak nak terkurung. Hidup macam-macam lah kita nak memastikan. Panas sikit cari jalan, macam mana nak bagi sejuk, sempit cari jalan, macam mana nak bagi lapang. Allahu Akbar, bagaimana dengan kehidupan kita di bawah tanah? Ataupun di alam barzakh. Ma tahtal ard ni adalah simbolik kepada kehidupan alam barzakh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ia memerlukan kepada sebuah pembuktian. Kerana setelah kita mati, ia bukan ada pembuktian lagi. Ia bukan ada lagi dah, bukan zon amalan lagi bila kita dah mati, bila kita dah meninggal dunia. Bila kita dah meninggal dunia, itu adalah kita masuk kepada daerah al-jaza, daerah pembalasan. Apa yang kita buat masa atas tanah dulu, nanti bawah tanah akan dibalas. Pada alam barzakh akan bermula pembalasan. Bahkan di dunia lagi, Allah akan memberikan balasan-balasan yang sesuai, yang setimpal, yang sewajarnya. Menurut ilmu Allah yang maha bijaksana, yang maha hebat. Kat dunia lagi Allah dah bagi, apatah lagi dekat bawah tanah, apatah lagi di alam barzakh, apatah lagi di padang mahsyar, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Nabi SAW menyatakan, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah pembuktian. Bila kita tengok pada perkataan as-sadaqah, kita dapati perkataan as-sadaqah berkata umbi daripada perkataan sadaqah. Sadaqah ataupun sadaqah. Maknanya daripada perkataan sad, dal dengan qaf. Apa makna sadaqah? Yang kadang-kadang dia jadi siddiq, yang kadang-kadang jadi sadaqah, yusaddiqu, jadi sadaqatan, jadi sidqan. Itu semua adalah pecahan-pecahan kepada kata akarnya adalah sadaqah. Sadaqah maknanya benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai As-Siddiq. Kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang membenarkan setiap apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW.
adalah orang yang membenarkan apa saja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang datang daripada Allah Azza wa Jalla. Semuanya diterima, diimani, diyakini dan dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibenarkan dengan perkataan, dibenarkan dengan hati, dibenarkan dengan perbuatan, dibenarkan dengan cara hidup, dibenarkan dengan hidup dan dibenarkan dengan kematian. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya, subhanallah, Masya Allah tuan puan sekalian, perkataan sadaqah datang daripada kata akarnya sadaqah, bermakna as-sadaqah adalah sebuah pembuktian untuk membenarkan, untuk membuktikan kebenaran iman yang ada dalam hati kita. Untuk membuktikan kebenaran keyakinan yang ada dalam hati kita. Keyakinan yang bagaimana? Ia telah berkata Dr. Al-Atiq. Apa dia kata? Kamu sedekah itu, apabila kamu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, percayalah bahawa semua itu hanya berlaku ala annahu muqinun biliqa'illah. Kamu keluarkan sedekah, masa duit kamu, contoh kita letak duit kamu letak duit tu di tangan fakir miskin, kamu transfer duit, kamu buatlah apa saja, harta kamu bagi. Ketika itu apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku masa kamu bagi duit pada fakir miskin, masa kamu sedekah, masa kamu infak dan sebagainya? Apa yang berlaku? Ala annahu muqinun biliqa'illah. Dalam hatinya ada keyakinan bahawa dia pasti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bila sebut tentang pertemuan dengan Allah, dia pasti bahawa nanti hidup dia bukan di atas tanah lagi dah. Jasadnya akan dihantar ke dalam tanah. Maka bermulalah sebuah kehidupan yang dinamakan sebagai barzakh, alam barzakh. Alam yang menjadi pemisah. Pemisah di antara alam dunia dengan alam akhirat, itu barzakh, iaitu alam barzakh, alam kubur, tuan-puan sekalian. Yakin dengan alam kubur, buktikan dengan sedekah. Yakin bertemu dengan Allah, buktikan dengan sedekah. Yakin bahawa kita akan hidup di alam barzakh tadi, kita akan dihisab, maka buktikan dengan sedekah. Sedekah adalah pembuktian kita kepada Allah, menambahkan iman kita kepada Allah. Dan Masya Allah sahabat-sahabat sekalian, ini adalah muhasabah ustazah kepada diri sendiri, tuan-puan sekalian, kepada kita semua. Sedekah kita adalah pembuktian iman kita kepada Allah. Berapa banyak penyakit yang berlumba-lumba nak duduk dalam hati kita. Kumannya, kulatnya, lumutnya, kebusukan, kehanyiran, semua nak duduk dalam hati ni tuan-puan sekalian. Tak betul cara hidup kita, berlumutlah hati kita. Tak betul cara hidup kita, hanyirlah dalam hati kita ni. Ya Tuhan, Ya Allah, macam mana nak buang lumut-lumut tu? Macam mana nak bersihkan hati tu? Pasti kita mencari satu jalan. Kita pergi hospital, pergi buat MRI, buat apa pun takkan dapat membersihkan hati kita yang maknawi ini. Membersihkan kerohanian secara maknawiyah. Takkan dapat selesai dengan mesin MRI, takkan dapat selesai dengan makan ubat tu ubat ni. Cucuk sana cucuk sini. Kala sama sekali tidak. Nak bersih macam mana? Nak buang lumut-lumut tu macam mana? Pembuktian. Wassadaqatu burhan. Kamu sedekah. Kamu buktikan iman kamu kepada Allah. Saat kamu membuktikan iman kamu kepada Allah, membuktikan keyakinan kamu bahawa kamu akan bertemu dengan Allah, Allah akan bersihkan hati kita. Allah akan sental lumut-lumut yang ada dalam hati kita. Allah akan bersihkan. Allahumma ati anfusana taqwaha. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, ada sahabat-sahabat sekalian bagaimana dalam suatu riwayat milik Ibnu Khuzaimah daripada Yazid bin Abu Habib, dia berkata daripada Marthad bin Abdullah al-Yazani, annahu kana awwala ahli Misr yaruhu ila al-masjid wa ma ra'aituhu dakhil al-masjid qad illa fi kummihi sadaqah imma fulus wa imma khubzun wa imma qamhun qala hatta rubbama ra'aitu al-basal yahmiluhu قال فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. Maksudnya tuan-puan sekalian, bahawa dia adalah penduduk Mesir pertama yang pergi ke masjid.
Selalu kalau pergi masjid, dialah orang pertama pergi masjid. Aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya, di tangannya akan tersedia sesuatu untuk disedekahkan. Ini cerita tentang seseorang yang datang masjid, sentiasa di tangannya ada sesuatu yang dia sedekahkan. Imma fulus, sama ada itu adalah wang. Wa imma khubzun, ataupun itu adalah roti. Wa imma qamhun, ataupun itu adalah gandum. Yang pasti dia tidak pernah datang dengan tangan kosong. Hatta rubbama ra'aitul basal yahmiluh. Bahkan pernah sekali tu aku dapati dia datang bawa bawang. Bawang merah, tuan-puan sekalian, al-basal. Sampai aku tanya dia, ya abal khair, wahai bapa kebaikan, ya, wahai orang baik, aku dapati kamu bawa bawang merah. Aku berkata kepadanya, ini akan membuat bajumu tak sedap sebab dia masukkan bawang merah tu dalam poket baju dia. Nanti baju kamu bau tak sedap. Fayaqul, ya bena Abi Habib. Dia kata, wahai Ibnu Abi Habib, ini aku bawa kerana aku tidak mendapati di rumahku sesuatu apa pun untuk aku sedekah. Cari-cari tuan-puan, duit tak ada, roti tak ada, gandum tak ada, pakaian tak ada, semua tak ada. Yang adanya bawang merah je. Lalu aku dapati tak ada benda yang lain selain daripada bawang merah ni. Aku tetap bawa juga. Ya mungkin ada orang memerlukan bawang merah ni. Ya, paling tak sahabat-sahabat, kalau masak letak bawang merah sedap juga kan, banding tak ada bawang merah. Ya, jadi aku bawa juga bawang ni. Seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku, ya, sehingga menjadikan beliau itu, tuan-puan sekalian, tidak akan datang ke masjid kecuali ada sesuatu untuk disedekahkan kepada orang ramai. Ya, lalu dia kata kenapa? Sebab ada seorang sahabat pernah cerita dengan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatuh." Naungan seorang mukmin pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, yang membantu meluaskan alam barzah kita adalah sedekah kita. Akhirat besok kita nak dinaungi. Ya, nak dinaungi oleh apa, tuan-puan sekalian, untuk menjadikan ia lapang, ia luas, ya, menjadikan segala-galanya indah, menjadikan segala-galanya nikmat, selesa. Maka Nabi SAW telah menyatakan, Zillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh. Naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Tadi telah Ustazah jelaskan, ya, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Penyakit hati tu mudah sangat. Ya, mudah sangat nak bertompok-tompok dalam hati kita. Kita nak cabut macam mana, nak bersih macam mana? Ya, dengan jalan sedekah. Sahabat-sahabat, bila kita nak sedekah, ya tuan-puan sekalian, Masya Allah, kadang-kadang kita keluarkan sedekah dalam bentuk yang masih lagi meraihkan, maknanya jumlah yang kita keluarkan tu biarlah jumlah yang sampai tak ada sebarang kesan pun dalam hidup kita. Tak ada kesan apa-apa. Itu ibarat harta ataupun duit, ya tuan-puan sekalian, yang memang itu macam orang kata celah gigi je lah. Kalau kita tak sedekah pun duduknya kat tiang rumah. Kalau kita tak sedekah pun duduknya dalam laci. Kalau kita tak sedekah pun itu dekat bendul-bendul rumah kita. Ya, ataupun itu jenis duit-duit tersepak je tuan-puan sekalian. Maknanya kadang-kadang kita keluarkan sedekah kita, sedekah yang bukan dalam bentuk sampai mencuci lumut dalam hati kita. Sebab apa? Dia tak ada terkesan apa-apa. Dia tak ada tertelan air liur ke, dia tak ada terfikir-terfikir ke, tak ada. Sebab apa? Ia terlalu mudah. RM2 pada orang yang ada RM200,000 itu terlalu mudah. Ya, RM20, RM200 kepada orang yang ada ratus-ratus ribu itu terlalu mudah, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang itu sedekah yang kita keluarkan. Ini adalah muhasabah ustazah kepada diri ustazah sendiri, tuan-puan sekalian. Ia terlalu banyak dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang orang beriman, bahkan ketika mana menceritakan tentang orang bertakwa, hampir kalau Allah menyebut tentang keimanan dan ketakwaan, akan adalah di sana persoalan tentang harta. Ya, persoalan tentang harta. Ya, Allah sebut tentang solat. Ya, Allah sebut tentang puasa. Ya, Allah sebut tentang haji. Tapi kita dapati, tuan-puan sekalian, seawal suratul Baqarah, ketika mana Allah menyebut tentang orang-orang yang beriman, tentang orang yang bertakwa, tentang orang yang yakin kepada Allah, kita tengok bagaimana ayatnya, tuan-puan sekalian.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu adalah daripada apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka keluarkannya di jalan Allah. Infak, sedekah. Zakat itu memang wajib tuan-puan sekalian. Ya, itu kalau tak keluarkan, Masya Allah, ya terlalu dahsyat kebinasaan, terlalu dahsyat azab, ya, yang akan ditimpa, yang akan tertimpa kepada orang-orang yang tak mengeluarkan zakat. Sekarang kita bercakap tentang sedekah, tentang infak. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, termasuklah zakatnya, termasuk sedekahnya. Sedekah ini nafilah, iaitu perkara-perkara sunat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita membersihkan hati kita, untuk membuktikan keyakinan bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Ya, kita akan nanti duduk dekat padang mahsyar, kita nak naungan, maka Nabi telah sebutkan naungan di padang mahsyar adalah sedekah kita. Kita tengok pada surah As-Sajadah contohnya tuan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Golongan VVIP akhirat besok. Ketika mana orang lain masih lagi terasa sulit, ya masih lagi tuan-puan sekalian urusannya banyak yang tidak selesai, tiba-tiba dah satu panggilan, ya satu panggilan yang paling istimewa untuk golongan ini. Golongan yang mana? Golongan yang bertepatan dengan apa yang disebutkan dalam surah As-Sajadah ini, iaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, iaitu golongan yang lambungnya jauh daripada tempat tidurnya. Ya, dia sentiasa berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, wa tama'a, dan terlalu tamak, terlalu ghairah, menginginkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya, yunfiqun, dia menginfakkan pada jalan yang Allah redai. Hampir tuan-puan. Ya, kalau kita carilah, ya tengok Quran cerita tentang orang beriman, cerita tentang orang bertakwa, kita akan temui di dalam itu kisah tentang bagaimana kita menguruskan harta kita. Dan bila kita sebut tentang menguruskan harta, mesti tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan terkait dengan bab sedekah. Sebuah hadis Nabi SAW, ini untuk orang yang berniaga. Ya, untuk orang berniaga, Nabi SAW menyebut dalam sabda baginda, ya ma'syarat tujjar, wahai orang-orang yang berniaga. Ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian yang berniaga. Tak kira perniagaan apa tuan-puan sekalian. Ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal ithma yuhdiranil bay'a. Sesungguhnya dalam urusan jual beli kamu, syaitan dan dosa sentiasa nak bertenggek kat situ. Dalam urusan perniagaan kamu, syaitan cari jalan, dosa cari peluang. Inna syaitana wal ithma yuhdiranal bay'a. Sentiasa nak campur tangan dalam urusan jual beli kamu, dalam urusan perniagaan kamu. Fashubu atau fashuwibu bay'akum bis sadaqah. Maka peliharalah transaksi perniagaan kamu. Peliharalah jual beli kamu. Selamatkanlah, bersihkanlah, ya, jual beli kamu, perniagaan kamu bisadaqah, dengan kamu melazimi bersedekah. Sahabat-sahabat sekalian, semua ini adalah untuk kita. Ya, percayalah ketika mana melihat kepada hadis-hadis tentang bersedekah, tentang infak tuan-puan sekalian, contohnya dalam kitab At-Tarhib wa Targhib. Dalam kitab Sahih At-Targhib wa Targhib tuan-puan sekalian, sebelum masuk kepada bab sedekah tu, sahabat-sahabat sekalian, ya di sana ada bab muslimin muslimat sekalian, iaitu bab tentang meminta-minta. Ya, tentang larangan daripada meminta-minta, masya-Allah. Maksud dia, ya, ini satu perkara yang kita kena faham juga, ya, dalam bab sedekah. Sedekah ni kita mengeluarkan. Dia punya lawan dia tuan-puan sekalian adalah meminta-minta. Orang ni mengeluarkan, orang ni pula meminta-minta. Dan harus kita ingat bahawa meminta-minta ni dalam maksud kita meminta-minta untuk keuntungan peribadi kita. Kita meminta-minta untuk diri kita. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Ya, astaghfirullahalazim. Allah Maha mengetahui tuan-puan sekalian. Kita meminta-minta. Masya Allah, ini benda yang
Ustazah pun cuba sangat, sahabat-sahabat tolonglah doakan. Ustazah cuba sangat nak jaga. Ya, cuba nak jaga. Supaya apa? Okey, kadang-kadang tengok ya macam kita minta. Kita minta apa? Okey, bagilah sumbangan pada tahfiz kami. Bagilah sumbangan pada pembangunan. Contohnya ya, Madinatul Huffaz. Bila tengok pada hadis-hadis tentang meminta-minta ni tuan-puan sekalian, ya Allah ya Rabbi, kami sangat takut. Ya, lepas tu okey bertanyalah dengan syekh-syekh, bertanya. Apakah kami juga termasuk dalam golongan meminta-minta wahai Syekh? Ya, sebab kami ajak orang supaya sedekah, kami ajak orang pada infak. Lalu apa jawapan Syekh? Meminta-meminta di sini dimaksudkan untuk keuntungan peribadi. Ya, dimaksudkan untuk kegunaan diri kita sendiri. Tapi kalau kita memberikan ruang, peluang kepada ummah untuk menanam pahala jariah, kita berikan itu untuk manfaat ummah. Dan benda tu kita kena jaga. Jangan keuntungan diri kita, jangan keuntungan peribadi. Tapi kalau untuk ummah, dan itu kena jujur, Masya Allah, kena jujur, kena benar. Ya, kena benar dengan Allah. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Allahumma ja'alna minas siddiqin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar. Ya, maknanya kena jelas. Tuan-puan, kalau meminta tu untuk diri kita, itu ada larangannya. Ya, sebagaimana daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah Ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Bila seseorang itu meminta-minta, ya, suka sangat meminta-minta dengan manusia lain, ya, lalu sehinggalah dia bertemu dengan Allah. Dan bila dia bertemu dengan Allah, orang yang kuat meminta-minta untuk keuntungan diri ni tuan-puan sekalian, nanti dia bertemu dengan Allah, wajah dia langsung tak ada sepotong daging pun. Allahu Akbar. Itu kena halu-halu sangat. Itu kena Masya Allah, itu adalah tanggungjawab kita. Ya, kita ni mewakili tahfiz ke, kita mewakili NGO ke, mewakili yayasan ke tuan-puan sekalian. Nak kena tengok, jangan ada keuntungan peribadi kita. Jangan ada keuntungan peribadi kita, ya. Sebab kita khawatir sangat. Ni meminta yang macam mana ni? Allahu Akbar, nak kena jaga-jaga sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak, apa ancaman daripada Nabi, nanti kamu jumpa dengan Allah, pertemuan kamu dengan Allah. Tengok ya, macam mana sedekah juga merupakan keyakinan kita kepada Allah tuan-puan, keyakinan kita bertemu dengan Allah, yang dikatakan sebalik daripada mengeluarkan adalah meminta-minta. Meminta-minta ini juga nanti dikaitkan dengan pertemuan dengan Allah. Bagaimana gambaran kamu ketika mana kamu bertemu dengan Allah? Kalau kamu hidup meminta-minta, ya, maka kamu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan wajah kamu langsung tidak ada daging walau sepotong pun. Ini nak kena hati-hati tuan-puan sekalian. Ya, sebab itu tuan-puan sekalian, antara perkara yang saya cuba sangat nak jaga apa dia, supaya tidak bersikap mengambil kesempatan daripada apa jua bentuk. Berkawanlah dengan orang kaya macam mana pun, berkawanlah dengan jutawan ke apa, ustazah hanya bercakap tentang infak untuk pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz secara umum. Tak ada satu surat rasmi yang kita bagi secara peribadi kepada mana-mana jutawan ke apa, ya, untuk bantu. Tak ada. Ustaz cuba sangat dengan ustaz, tak, kita bagi secara umum saja. Siapa yang terpanggil hati dia, siapa tergerak jiwa dia, ya silakan. Silakan. Anallah, semuanya kami tak dapat balas, semuanya Allah yang mengganjari. Ya, di pihak kami paling takut mengambil sebarang bentuk kesempatan. Sebab apa? Sebab kami tak nak. Takutnya terjebak dalam golongan yang berharap-harap dengan manusia. Ya, yang nak bersandar dengan manusia, yang nak terhegeh-hegeh dengan manusia, tak nak. Biarlah kami ni, katalah kami terhegeh-hegeh dengan Allah. Katalah kami ni apa pun dengan Allah, tak apa. Ya, tapi bukan dengan manusia. Sebab apa? Sebab dalam bab sedekah tuan-puan sekalian, lawannya adalah meminta-minta. Masya Allah, pernah ya tuan-puan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW, ya. Ini meminta-minta tuan-puan sekalian dalam bentuk dia juga sebenarnya sudah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sebut, ya, man sa'ala syai'an wa 'indahu ma yughnih fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam. Qalu ya Rasulullah ma yughnih? Qala ma yughaddihi aw yu'ashihi.
Barang siapa yang meminta-minta sesuatu padahal dia mempunyai apa yang mencukupinya, maka dia hanyalah memperbanyakkan bara api Jahannam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan kadar mencukupi?" Nabi SAW menjawab, "Sekadar yang mencukupinya untuk makan siang dan makan malam." Itu dikira oleh Nabi cukup dah tu. Jangan meminta-minta. Sebab itu kita digalakkan sahabat-sahabat sekalian bersedekah kepada orang yang tidak meminta-minta. Ya, sebab golongan yang dia ada dua golongan ya, satu golongan miskin, fakir yang kita ketahui dia tidak meminta-minta, tapi kita ketahui dengan sebab kita mendekati mereka, ya, dengan banyak sebab-sebab yang lain. Tapi ada golongan yang meminta-minta. Subhanallah, ya, satu contoh. Okey, ada satu kisah bagaimana ada harta rampasan perang kan. Jadi datang seseorang pada Nabi, dia minta, aku nak, Nabi bagi. Dia datang lagi, aku nak, Nabi bagi. Dia datang lagi, aku nak, Nabi bagi. Berapa kali dia datang pada Nabi nak minta harta tu tuan-puan, Nabi bagi. Nak lagi, Nabi bagi. Tapi kemudiannya, lepas kali ketiga, bila dia pergi, Nabi kata apa? Di hujung kain dia ada api neraka. Di hujung kain dia ada api neraka. Masya Allah, subhanallah. Ya, sebab apa? Nabi memberi kerana apa? Sebab kerana ihsan yang ada pada diri Nabi. Nabi takkan tolak orang yang meminta. Tapi Nabi mencela sifat meminta-minta tu. Nabi kata apa? Di hujung kain dia tu ada api neraka. Masya Allah, subhanallah. Jadi nak elak sangat tuan-puan. Jadi kita ni bukan nak duduk kat tempat yang meminta-minta tu. Itu kena ingat baik-baik tuan-puan sekalian. Tapi kita nak jadi pada golongan yang wasadaqatu burhan, keluarkan. Sebab itu Allah jamin orang yang mengeluarkan sesuatu kerana Allah, di jalan Allah, Allah akan gantikan. Ini adalah keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan gantikan. Allah akan ubat hati kita. Allah akan bersihkan hati kita. Ini adalah keyakinan kita kepada janji Allah. Memang susah nak keluarkan tuan-puan. Nak letak duit 10,000 nak keluarkan. Memang payah. Ya, nak keluarkan 5,000. Sedangkan kita rasa macam 5,000 ni macam-macam kita boleh beli. 10,000 ni macam-macam kita boleh beli. Tapi ingat yang ayah Ustazah cakap tadi, hidup bawah tanah lebih luas daripada hidup atas tanah. Bersiap sedialah. Ya, bersiap sedialah untuk kehidupan bawah tanah tu. Simbolik kepada alam barzakh, alam yang memisahkan di antara dunia dengan akhirat, tuan-puan sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, ya, yang menjadikan lebih sukar untuk kita membuktikan keyakinan itu adalah kerana hati kita sudah terikat dengan ranumnya dunia, dengan kehijauan harta. Ya, sahabat-sahabat, Hakim, satu hadis Nabi SAW daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma qala, ya Hakim, hadzal malu khadirun hulwan." Aku pernah minta pada Nabi sesuatu, maka baginda bagi. Kemudian aku datang lagi, minta lagi dengan Nabi, baginda bagi. Kemudian aku datang lagi, minta lagi dengan Nabi sesuatu, baginda bagi. Kemudian baginda telah menyertai dengan pesanan kepadaku. Apa baginda sebut? Ya Hakim, wahai Hakim, hadzal malu khadirun hulwan. Benar, harta ini memang sifatnya manis, hijau, ranum. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang menerima, ya, yang menyambut harta dengan hati yang dermawan, dengan hati yang ada niat, aku nak sedekahkan, aku nak berkongsi dengan orang lain, aku nak bantu orang lain, itu adalah jiwa kedermawanan, jiwa memberi. Nabi kata, siapa yang terima harta, ya, dengan jiwa yang dermawan, burika lahu fihi, itulah yang akan diberkati oleh Allah. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. Tapi siapa yang menerima harta dengan jiwa yang tamak, tak pernah rasa cukup, nak lagi, maka apa Nabi kata? Ya, وَكَانَ الَّذِي يَأْكُلْ وَلَا يَشْبَعْ. Maka dia akan jadilah satu golongan yang makan, tapi tidak pernah kenyang. Tuan-puan, ini macam orang kena saka tau. Ini macam orang masuk jin ni, kalau dalam gambaran yang senang nak faham lah. Makan tapi tak pernah kenyang. Kita tak kata orang tu normal. Dia masuk jin ke apa? Demikianlah orang yang menerima, menyambut harta dengan jiwa yang tamak.
Masya Allah, subhanallah, kita mudah-mudah kadang-kadang minta, ya Allah jadi aku jutawan, jadi aku kaya, jadi aku macam-macam. Kita tahu tak hati kita ni bagaimana? Kalau hati ini hati yang tamak kepada harta, hati yang masih lagi terkait, tersangkut dengan harta benda, Allah bagi kita kekayaan, itu boleh memusnahkan kita, tuan-puan sekalian. Sebab itu bila minta kekayaan, minta nak jadi jutawan, minta segala macam harta diluaskan, maka jangan lupa untuk memohon bersama-samanya, ya Allah, kurniakan aku sakhawatun nafsi, jiwa yang dermawan. Kita akan habis musnah binasa, sahabat-sahabat, kalau diberikan kelapangan dunia, kelapangan harta dengan jiwa yang tamak. Tapi insya-Allah jadi jalan kebaikan kalau kita diberikan kelapangan harta, kelapangan rezeki dengan jiwa, ya, dengan jiwa sakhawah, dengan jiwa yang dermawan. Dan Nabi mengatakan kepada Hakim tadi, ya, kalau kamu terima apa pemberian ni, harta-harta ni dengan hati kamu yang tamak, kamu akan jadi orang yang makan dan tak pernah kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dan tangan di atas, wahai Hakim, lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jangan asyik tangan kamu di bawah saja. Letak tangan kamu di atas. Bersedekah bukan tunggu kaya, tuan-puan sekalian, tapi bersedekah tunggu yakin. Bersedekah bukan tunggu kaya, bersedekah tunggu yakin. Ada ramai orang kaya, tuan-puan sekalian, harta jutaan, bilion, tapi selagi belum ada yakin, maka takkan bersedekah. Sedekah bukan tunggu kaya. Ya, bahkan selalu kita dengar, sedekah sampai kaya. Bukan sedekah bila dah kaya. Sedekah bukan kerana kaya, sedekah kerana yakin. Nabi kata, qala Hakim. Kemudian Hakim berkata, faqultu, ya Rasulullah, والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. Lepas pada Hakim, ya, diberikan nasihat demikian oleh Nabi SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil sesuatu pun daripada sesiapa pun sesudahmu sampai aku meninggal dunia. Masya Allah, ya, dahsyat sangat keazaman Hakim tadi. Maknanya lepas pada Nabi nasihat tu, dia kata aku takkan terima lagi dah apa pun orang bagi sampai aku meninggal dunia. Pernah satu ketika, tuan-puan sekalian, ya, yad'u hakiman fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-'ata fayaba an yaqbala minhu syai'an. Pernah satu ketika lepas pada Hakim berazam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim nak bagi sesuatu. Tapi Hakim terpaksa tolak. Hakim tolak pemberian daripada Abu Bakar. Kemudian Saidina Umar panggil pula, ya. Kemudian Saidina Umar panggil, tapi tetap juga Hakim tolak. Ya, maknanya Hakim tak nak terima dah pemberian orang. Sekarang bukan tahap Hakim nak meminta-minta apa ataupun menerima pemberian orang. Sebab Nabi pernah sebut. Tapi sekarang tahap Hakim nak letak tangan ke atas, nak memberi. Dan Umar pernah berkata, ya ma'syaral muslimin, أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. Lalu kata Saidina Umar, wahai kaum muslimin, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahawa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang Allah berikan kepadanya daripada harta fai ini, tapi dia telah menolak menerimanya. Setelah Nabi SAW wafat, Hakim tidak pernah meminta kepada sesiapa pun, bahkan tidak akan menerima daripada sesiapa pun daripada harta sampailah dia wafat. Masya Allah, tuan-puan sekalian, ya. Inilah yang kita, yang Masya Allah, ya, kita nak mujahadah, kita nak jadi lebih baik, tuan-puan sekalian, ya. Inilah peluang kita masa ke atas dunia ni, nak membuktikan, ya Allah, aku yakin nak jumpa dengan kau, kau tengoklah ya Allah, aku berjuang, aku berusaha ya Allah, aku perbaiki diri aku. Hari ini dah 12 Ramadan, ya, mudah-mudahan banyak nilai kebaikan yang ada pada aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama sekali Ustazah tidak menerangkan tajuk tentang pembuktian sedekah ini dengan tujuan untuk tuan-puan bersedekah dekat Ustazah punya tahfiz. Kalla, tidak tuan-puan. Urusan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, pembangunan tu, itu usah serah pada Allah. Serah pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, siapa saja ya Allah yang kau bukakan pintu hatinya, yang dia terasa itu boleh menjadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat dia, jariah dia,
maka kau mudahkanlah ya Allah. Subhanallah tuan-puan sekalian, ya. Ustazah bertemu ramai orang. Dan alhamdulillah kami cuba jaga sangat. Tidak mengambil kesempatan daripada sebarang bentuk persahabatan. Sama ada bersahabat dengan orang miskin ke, bersahabat dengan orang kaya ke, ustazah tidak akan attack orang tu tuan-puan dengan apa? Ya, tolong bagi sumbangan, tak ada. Yang ustazah buat yang tu je lah. Cakap umum-umum, siapa dengar lah. Siapa Allah rezekikan nak dengar. Siapa Allah buka pintu hati nak bagi. Ya, ini bukan tujuan untuk itu tuan-puan, tapi ini untuk muhasabah diri kita sendiri. Ustazah lagilah tuan-puan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Cakap suruh orang sedekah tapi kita tak sedekah, Allah marah kat kita nanti. Wal iyazubillah. Ya, jadi ini betul-betul nak beritahu pada kita apa dia? Kita kena buktikan, kita kena buat sesuatu. Ya, ramai lagi kat luar sana yang memerlukan. Ya, bahkan kita yang memerlukan mereka, sahabat-sahabat sekalian. Orang-orang miskin itu adalah kenderaan yang membawa harta kita untuk melintasi alam dunia sampai alam akhirat. Harta kita tak laku ke alam akhirat tuan-puan. Kena bawa dengan kenderaan yang khusus. Kena bawa dengan kenderaan yang boleh menjadi perantara untuk dunia dan alam akhirat. Maka orang miskin adalah kenderaan yang tolong bawa harta kita biar laku, biar bernilai dekat hari akhirat. Ramai lagi yang susah-susah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, tolonglah ya Allah, cabutlah cinta dunia pada hati kita. Cabutlah lumut-lumut pada hati kita yang menyebabkan susah sangat. Ya, terikat sangat kita dengan harta. Bahkan kita bukan saja susah nak keluarkan sedekah, kita pula selalu nak ambil kesempatan. Kita pula selalu nak meminta-minta. Padahal Nabi kata kamu dah cukup kan? Cukup yang bagaimana? Makan siang cukup, makan malam cukup. Allahu Akbar. Kita dalam bank ada je berapa ribu, berapa puluh ribu. Tapi dah jadi perangai, suka meminta-minta. Nak itu, nak ini. Untuk keuntungan peribadi. Ini semua adalah perkara yang kita kena berhati-hati. Ya, dan kita kena berjaga-jaga. Wahai sahabat-sahabat sekalian. Itu belum lagi kita kata bagaimana baiknya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah tahu susah kita nak keluarkan ketika mana kadang-kadang kita memerlukan tuan-puan. Kita boleh jadi kaya raya, boleh hidup senang lenang. Tapi kita kena keluarkan juga ya di jalan Allah. Dan Allah berikan khabar gembira. Apa dia? Allah akan gantikan. Allah akan ganjari. Allah jamin kecukupan. Allah jamin keselamatan. Allah jamin kamu takkan muflis. Kamu takkan susah dengan sedekah yang kamu berikan di jalan Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya ustazah dengan Prof Muhayya waktu tu, kami berdua dan beberapa orang yang lain, ya, maknanya saya sebutnya sebab sama-sama jadi saksi bahawa kami mendengar bagaimana Bonda Hajah Ngaedah, bekas pengetua Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, ya, yang telah pun terpaksa bersara. Kenapa? Ya, kerana pada ketika itu beliau tak sihat sangat. Ya, sakit belakang. Lalu ini cerita beliau. Ya, beliau kurang sihat, asyik ke hospital waktu-waktu tu. Sebab ialah umur dah 60 lebih, 64, 65. Sekarang mungkin dah 67 usianya. Ya. Jadi dia kata bila dia memang meletakkan makna tak apalah nak bersara. Tapi pada hari dia kata maknanya beberapa tempoh bila nak bersara tu, dia pun fikir, ya Allah ya Tuhan, apa yang kau paling redha untuk aku berikan kepada Madinatul Huffaz? Sebab aku ni asalnya nak bekerja, nak berbakti. Tapi tengok-tengok tak berapa sihat pula. Jadi apa beliau buat ya tuan-puan? Beliau telah memberikan rumah beliau. Beliau bagi rumah. Dia kata minta tolong tahfiz uruskan. Ya, nak sewa ke, nak jual ke. Kalau sewa masukkan ke tahfiz. Kalau jual pun masukkan ke tahfiz. Jadi saya bagi rumah. Bila beliau bagi rumah tuan-puan sekalian, beliau tak ada rumah lain dah. Beliau tak ada rumah lain dah. Tapi subhanallah, Allah datangkan beliau jodoh. Dan subhanallah, seorang rajulun, ya, seorang laki-laki yang saleh, yang baik, insya-Allah, ya. Dan dipelawa untuk duduk di rumah laki-laki itu yang kelihatannya jauh lebih besar dan lebih nyaman daripada rumah, ya, beliau sendiri. Maknanya tuan-puan sekalian, dia kata alallah, dia tak tawakal pada Allah, dia tak ada rumah. Tapi Allah telah mencukupkan, bukan saja bagi rumah, bahkan Allah bagi penyeri pada rumah tu, iaitu seorang suami yang saleh pada usia 60 tahun lebih, ya tuan-puan sekalian. Kemudian apa beliau kata? Masya Allah, subhanallah. Ya, ini barakah hidup lah, dia kata. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dia kata, itu benda yang sangat berat untuk dia buat. Sebab dia terfikir, kalau jadi apa-apa, mana nak duduk, ya, rumah tak ada.
Tapi kemudiannya dia kata bila dia dah boleh buat benda tu, benda yang berat tadi, dia kata satu keajaiban berlaku pada diri dia. Dia boleh berdiri dengan elok, boleh berjalan dengan elok, boleh naik tangga dengan baik. Ya. Bahkan dia kata sampaikan dia boleh membaca, khatamkan Al-Quran dalam solat ketika mana qiyam tu. Maknanya bukan sekaligus ya, tapi maknanya sebulan tu boleh khatam, sebulan tu boleh khatam Quran 30 juzuk dan semua bacaan tu dalam solat, berdiri. Dia kata Masya Allah, Subhanallah, kesan pada hati kecil dia, ini kesan daripada sedekah tadi. Lalu beliau pun bagi tahu kepada sahabat beliau yang ibunya macam kena stroke tuan-puan, tak boleh berjalan apa semua. Ya, jadi sahabat tu dengar cerita Bonda Hajah Ngaedah tadi, asalnya hanya minta supaya didoakan, tapi bila mendengar cerita Bonda Hajah Ngaedah, lalu ibu dia tadi yang tak boleh berjalan ni tuan-puan sekalian, yang sakit ni, dia kata tak apalah, saya nak hantar sendiri RM3,000 ke tahfiz. Ya, saya nak jumpa sendiri. Jadi dia jumpa dengan Dr. Azhar. Bayangkan semangat orang tua nak bagi sedekah, nak hantar sendiri tuan-puan sekalian, sampai beliau terlupa yang beliau ni sebenarnya tak boleh bangun, tak boleh berjalan, ya. Tapi bila dia nampak ustaz tu, dia nak bangun, nak serah tu, sampai dia tergolek tuan-puan, sampai dia jatuh. Dia terlupa yang dia tak boleh jalan. Ya, jadi memang masa tu pihak ustaz pun ya menerima tu memang masya-Allah. Sebenarnya bukan ustaz yang menerima, itu nampak zahir je. Sedekah kita kerana Allah, sebelum tangan orang terima tu, Allah dulu terima. Allah dulu terima. Ya, sebab itu Sayyidatina Fatimah tuan-puan sekalian pernah ditanya oleh Nabi SAW bila Sayyidatina Fatimah bersihkan duit. Duit tu kotor, berkarat. Sayyidatina Fatimah bersihkan. Sampai ditanya, kenapa nak bersihkan? Boleh bagi terus dia duit tu kan? Tapi apa jawab Sayyidatina Fatimah? Kerana duit ini lebih dulu sampai di tangan Allah sebelum sampai di tangan manusia. Jadi apa saja yang nak bagi, nak dipersembahkan kepada Allah, mesti dalam keadaan yang paling cantik, yang paling baik, zahir batin. Jadi sahabat-sahabat cerita makcik tadi, ya Masya Allah, Subhanallah, ini boleh pastikan balik dengan promo haya yang mendengar, ya dengan Bonda Hajah Ngaedah yang menceritakan. Dia kata Masya Allah, esoknya tu, anaknya telah menghantar gambar mak dia bangun siram bunga. Mak dia dah boleh bangun siram bunga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masya Allah, Subhanallah. Ini semua berbalik kepada keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Jadikanlah semua ini renungan kita bersama. Ya, Ustazah berhenti setakat ini. InsyaAllah kepada semua yang telah mendaftar Mi'raj Ramadan, inilah harinya insya-Allah kita akan bertemu jam 9.30 pagi ini. Insya-Allah doakan agar Ustazah dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat dalam Mi'raj Ramadan jam 9.30 pagi ini dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi kepada yang belum daftar, silakan bersama-sama dengan Mihrab Coaching 7.0 Mi'raj Ramadan. Kita sudah berada pada hari ke-12. Ya, sama-sama kita gegarkan diri kita, kejutkan diri kita. Ya, kita mungkin terlalu bermalas-malasan, kita mungkin terlalu lemah, kita mungkin terlalu lambat, ya tuan-puan sekalian. So mari kita gerakkan diri kita pada hari 12 Ramadan. 3 hari lagi nak sampai pertengahan betul-betul 15. Ya, 8 hari lagi nak masuk 10 Ramadan yang terakhir. Masya Allah, masa berjalan terlalu pantas. Mari kita gegarkan diri kita. Ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita. Ada sesuatu tuan-puan, ada sesuatu. Ya, ambillah buah tangan daripada Allah. Keluarlah daripada madrasah Ramadan ini dengan satu perubahan yang besar dalam hidup kita. Jangan main-main, masa kita sudah semakin suntuk. Kita tak tahu berapa lama tempoh yang kita boleh bersiap-siap ya tuan-puan untuk kehidupan bawah tanah macam yang ayah Ustazah sebut tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kepada peserta Mi'raj Ramadan, insya-Allah kita akan bertemu jam 9.30 pagi ini. Allahul Musta'an. Allah lah yang maha menolong, maha membantu. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di
sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan kathira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira.